Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan kes pelanggaran kod etika pada bahagian D hubungan dengan profesional lain, iaitu D1C kerja pasukan antara disiplin. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu Siti Zulaika, Nurul Aini, Ain Maisarah, Siti Aisyah dan Wan Nur Filzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan konsep etika bahagian D hubungan dengan profesional lain. Hubungan dengan profesional lain merupakan satu hubungan yang baik di antara rakan sejawat, majikan dan pekerja. Selain itu, hubungan dengan profesional lain adalah apabila seseorang kaunselor itu menyadari bahawa kualiti dalam berinteraksi dengan rakan lain dapat mempengaruhi kualiti dalam menjalankan perkhidmatan kaunseling. Kerja pasukan antara pasukan menunjukkan bahawa seseorang kaunselor itu telah melibatkan diri dalam kerja pasukan antara ahli dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada klien dari segi pelbagai tahap dan jenis. Keterlibatan kaunselor dalam kerja pasukan mestilah secara mendalam supaya kesejahteraan klien terjamin dengan berpandukan kepada perspektif nilai pengalaman profesion kaunseling dan rakan sejawat yang mempunyai nilai disiplin yang berbeza-beza. Okey, kita masuk kepada poin yang seterusnya, iaitu kes berdasarkan jurnal. Jurnal ni membincangkan tentang isu kerjasama antara profesional, terutamanya dalam isu komunikasi lah antara kaunselor dan para profesional yang lain. Okey, perbincangan dalam jurnal ini dilakukan secara teliti oleh pakar psikologi berdaftar, Presiden Associated National, International, pakar sekretari daripada Universiti Simon Fraser dan pentadbir dengan Jabatan Kesihatan Daerah. Seterusnya, Profesor Madya Psikologi Counselling daripada Universiti British Columbia. So, secara umumnya, jurnal ni membincangkan tentang isu yang berlaku di British Columbia lah. Okey, apa yang dibincangkan yang dapat di point out dalam jurnal ni adalah kerjasama dan perundingan yang di antara golongan profesional dan kaunselor tidak sekerap yang dijangkakan. Okey, menurut Steedman yang merupakan pakar psikologi, beliau menyatakan sendiri beliau tidak pasti untuk berkongsi dan melakukan perbincangan dengan kaunselor mana dalam organisasi beliau. Ini menunjukkan bidang kuasa kaunselor tu tidaklah terlalu menyerlah dalam organisasi tersebut. Selain itu, berlaku kekurangan jaminan amalan standard juga di sana kerana terdapat beberapa wilayah termasuk British Columbia yang tidak mengawal penggunaan gelaran kaunselor dan diterapi. Perkara ini seterusnya menimbulkan keraguan lah kepada profesional dan orang ramai untuk mempercayai golongan sukarelawan ni ataupun golongan separa profesional untuk berkongsi tentang isu mereka dan maklumat diri mereka. Seterusnya adalah punca yang menghalang kerja pasukan. Yang pertama adalah kurangnya kejelasan peranan dan kepercayaan. Namun golongan profesional kurang pengetahuan dan pemahaman tentang pengetahuan, kemahiran dan skop amalan profesional lain atau pasukan ahli lain menyebabkan mereka mengalami kesukaran dalam mengoptimumkan kerja pasukan. Disebabkan kurang pengetahuan juga menyebabkan mereka kurang berkomunikasi dengan profesional lain dalam mewujudkan kerjasama pasukan. Berdasarkan dalam jurnal,
Kurangnya komunikasi antara kaunselor dan ahli psikologi yang lain adalah disebabkan kurangnya pengetahuan mengakibatkan mereka mengalami kesukaran untuk berkomunikasi dan mewujudkan kerjasama yang baik. Ini adalah kekangan masa yang dihadapi oleh golongan profesional untuk berkomunikasi ataupun bekerjasama. Tekanan masa dan kekangan yang dihadapi daripada jadual yang padat dan sering bekerja berlebihan menyebabkan komunikasi antara profesional agak terbatas, iaitu agak terhadlah. Kesibukan dan ketiadaan masa ini menyebabkan mereka hanya melakukan bentuk komunikasi yang tidak formal, tidak berstruktur dan tidak terancang antara satu sama lain. Yang ketiga adalah pendidikan antara profesional dan latihan yang tidak mencukupi. Salah satu alangan kepada kerja pasukan antara profesional yang lain juga adalah disebabkan pendidikan ataupun latihan yang tidak mencukupi dalam golongan profesional. Ini menyebabkan mereka sukar untuk mewujudkan kerjasama disebabkan ketiadaan latihan dalam mewujudkan interaksi atau berkomunikasi dengan profesional lain. Saya akan menerangkan mengenai kesan sekiranya tiada kerja pasukan antara disiplin. Yang pertama, mengancam klien. Seorang kaunselor perlu bertanya kepada klien sekiranya mereka berjumpa doktor untuk penyakit jangka masa panjang atau penyakit kronik. Sekiranya klien mempunyai masalah kesihatan berkaitan dengan keadaan neurologikal seperti diabetes, AIDS neuropati, kecederaan otak traumatik atau sejarah strok, ia boleh menyebabkan ancaman kepada klien sekiranya tidak melakukan konsultasi atau rundingan dengan doktor klien atau pakar yang berkaitan. Tidak menghiraukan limitasi seseorang dan tidak mendapatkan bantuan daripada pakar boleh mendedahkan risiko kepada klien. Yang kedua, kurang kepercayaan terhadap kaunselor. Kaunselor, jururawat, ahli psikologi dan pakar perubatan dijangka mempunyai pengetahuan dalam etika dan terikat untuk mengikut piawaian, prosedur dan amalan tertentu. Kerja mereka dikawal dan diawasi oleh badan profesional mereka. Hal ini menunjukkan kaunselor dipandang sebagai seorang yang mempunyai etika dan integriti yang tinggi. Sekiranya kaunselor tidak menunjukkan sikap yang baik ketika bekerjasama dengan profesional lain, kualiti kaunselor yang dianggap sebagai seorang yang mempunyai etika yang tinggi akan merosot. Seterusnya, profesional lain akan hilang kepercayaan terhadap kaunselor. Cara meningkatkan kerja pasukan. Yang pertama, mempunyai kepercayaan antara satu sama lain. Setiap kaunselor dan ahli psikologi yang lain mestilah mempunyai sikap kepercayaan yang tinggi dalam diri apabila kerja secara berpasukan. Dengan adanya kepercayaan tinggi dalam diri, dapat mengelakkan sesuatu konflik dalam kerja pasukan. Hal ini kerana kerja pasukan ini melibatkan lebih daripada seorang individu dalam membantu meningkatkan perkhidmatan kaunseling. Selain itu, mempunyai kemahiran berkomunikasi. Perkara ini sangat membantu kaunselor dan ahli psikologi yang lain dalam berkomunikasi dengan baik antara satu sama lain dalam meningkatkan perkhidmatan kaunseling. Kesalahfahaman dalam berkomunikasi juga dapat dielakkan serta dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keyakinan diri bagi seseorang kaunselor dalam mengendalikan sesi kaunseling. Seterusnya ialah mempunyai visi yang jelas. Kerja pasukan ini memerlukan visi yang jelas supaya dapat memberikan motivasi kepada kaunselor dan ahli psikologi yang lain dalam membantu menyelesaikan isu yang dihadapi oleh klien. Cara kerja kaunselor dan ahli psikologi yang lain juga dapat ditingkatkan dan dapat bekerjasama antara satu sama lain dalam meningkatkan mutu perkhidmatan kaunseling. Yang terakhir, pengalaman pembelajaran sebagai kaunselor. Hubungan kerja pasukan dapat dilihat bahawa sangat penting dan ianya dapat membantu dalam proses kesejahteraan klien.
Berdasarkan isu yang telah dibincangkan di atas, hubungan kerja pasukan ni kurang dijalankan oleh kaunselor dan juga kaunselor profesional disebabkan oleh kurang kepercayaan antara satu sama lain dan juga risau akan mengancam klien. Sebagai kaunselor pelatih, kami masih tidak ada pengalaman dalam menjalankan kolaborasi dengan kaunselor lain. Namun, berdasarkan apa yang kami belajar dalam kelas etika, dapat dilihat bahawa melalui hubungan kerja pasukan ni, banyak kebaikan-kebaikan yang dapat diperolehi oleh kaunselor dan juga klien. Kebaikan yang pertama adalah dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman. Melalui kolaborasi bersama kaunselor yang profesional, dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerana kaunselor yang profesional adalah lebih mahir dan banyak pengalaman dalam menjalankan sesi kaunseling dan banyak pengalaman dalam mengendalikan isu-isu klien. Melalui ilmu pengetahuan baru dapat diaplikasikan dalam sesi kaunseling. Maksudnya, pengetahuan yang kita dapat, yang kaunselor dapat melalui kolaborasi itu boleh aplikasikan dalam sesi kaunseling dan dapat tambah baik sesi kaunseling. Kebaikan yang kedua adalah dapat menjaga etika kerahsiaan. Melalui kolaborasi, jika ada sebarang masalah, kaunselor boleh berbincang tentang isu klien dengan individu yang tepat, iaitu dengan partner kaunselor. Dan semestinya melalui kolaborasi ini tidak akan mengancam kebajikan dan kesejahteraan klien dan boleh meminta pendapat dan juga pandangan. Kebaikan yang terakhir adalah sama-sama bekerjasama dalam memberikan khidmat yang terbaik. Melalui kolaborasi ini, kaunselor dan juga kaunselor profesional dapat bekerjasama dengan menggunakan kemahiran, pengalaman, pengetahuan yang ada antara kedua-dua kaunselor dapat digunakan ke arah kesejahteraan klien. Untuk kolaborasi ini sangat penting kalau ada persetujuan daripada klien kerana kepentingan klien haruslah diutamakan. Klien harus tahu bahawa wujudnya kolaborasi ini kerana risau ia akan menyebabkan klien tidak selesa. Okey. Hubungan kerjasama ini haruslah mendapat persetujuan klien secara bertulis dan juga ditandatangani supaya dapat jadi rujukan untuk masa akan datang. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.